اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wayassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul uqdatan min alsinatina. Bukakanlah ikatan, Ya Allah, daripada lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana. Agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman dalam urusan agama. Wa'allimna ta'wil. Ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu, Ya Allah, kami memohon ilmu yang mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyibah. Rezeki yang luas, melimpah ruah, lagi halal, bersih, suci. Wa amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da'. Dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat malam. Salam pertemuan dalam sirah Nabi SAW, siri yang ke-117 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan-ahlan Maria, Marda WKN, Evi Ita, kemudian Ros Putih, terima kasih banyak-banyak untuk gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Zaitun Riza, ahlan-ahlan juga Jamilah Zainal Abidin, Kamiza Muhammad Amil, Rasdan Jamil Syafi'i, Muhammad Syarizan Haji Syafi'i, Mamaya Hashim, Kak Langsu dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan Saliza Fauzia, terima kasih Zaitun Riza untuk gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Seperti biasa, setiap hari jam 11 malam kita nak berkongsi tentang perjalanan hidup Nabi SAW. Sirah Nabi SAW. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadikan baginda Nabi idola kita. Dan mudah-mudahan menjadikan kita menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW untuk kita sebagai umat baginda. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatsa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hari ni saya okey ke? Sebab Kak Kamizah kata betul semalam ada masalah dekat FB. Hari ni adakah suara saya jelas? Kalaulah jelas, mungkin sahabat-sahabat boleh maklumkan dengar daripada mana, menonton daripada mana, dan adakah jelas ataupun tidak. Semalam FB ada masalah sikit, namun hari ni harapnya okey. Dekat TikTok jelas. Terima kasih banyak-banyak Hariyati. Terima kasih untuk gift. Moga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah beserta berkah. Hariyati daripada Shah Alam. Kamizah pun kata malam ni jelas. Kak Langsu daripada Alusta. Nur Asikim daripada Parit Bunta. Fauzia jelas. Bentung, Sabaria Surin, Fauzan Muhammad daripada Ceras. Terima kasih, Alhamdulillah. Minta maaf, semalam FB saya tak pasti apa masalah dia. Malam ini, tajuk kita adalah perjanjian Aqabah yang kedua. Mama Ya Hashim daripada Kanga. Terima kasih banyak. Zaitun Riza daripada Manjung, Perak. Terima kasih banyak-banyak. Kita nak bercerita tentang perjanjian Aqabah. Bai'ah. Dalam bahasa Arab disebut bai'ah. Bai'ah bermaksud perjanjian. Aqabah adalah nama sebuah bukit yang terletak di Mina.
Kita dah pernah kongsi semalam, orang-orang Madinah sebelum Nabi berhijrah, mereka hanya mampu berjumpa Nabi sewaktu haji, ketika mana Nabi berada di Mina. Maka inilah waktu di mana mereka nak pujuk Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Maka peristiwa itu dikenali sebagai Perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah yang pertama tahun 12 kenabian, dan Perjanjian Aqabah yang kedua adalah pada tahun 13 kenabian. Dan ahlan-ahlan, terima kasih banyak-banyak Kak Maznah daripada Terengganu Sofa. Okey, terima kasih. Maimanah Ibrahim Johor Bahru, Siti Maria Terengganu, Rasdan Jamil daripada Shah Alam, Rokia daripada Shah Alam. Alhamdulillah, ramai yang kata malam ni jelas. Okey, maka tajuknya pada malam ini muka surat 246. Muka surat 246, buat yang ada buku, muka surat 246, Perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah yang pertama tahun 12 kenabian. Perjanjian Aqabah yang kedua tahun 13 kenabian, yang menjadi permulaan kepada hijrahnya Nabi dan para sahabat. Sambil itu mohon sebaik sahabat-sahabat bantu share, bantu untuk kongsi tag rakan-rakan, sebarluaskan, mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata penulis buku, pada musim haji tahun ke-13 kenabian, lebih kurang Jun 622 Masihi, lebih 70 orang Islam daripada penduduk Yathrib datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Lebih kurang 70 orang. Dan inilah kita nampak perbezaan pada orang Madinah. Kali pertama mereka jumpa Nabi pada musim haji tahun 11 kenabian, jumlah mereka 6 orang. Pada musim haji tahun 12 kenabian, 12 orang. Dan pada musim haji tahun 13 kenabian, lebih daripada 70 orang, dan itu pun ada yang tak ikut, yang kekal berada di Madinah. Kata penulis buku, mereka datang bersama-sama jemaah haji daripada kaum mereka yang masih syirik. Ini adalah perkara yang kita pernah kongsikan sebelum ini. Masyarakat musyrik Mekah dan juga orang musyrik sekitar tanah Arab, mereka buat haji walaupun mereka menyembah berhala. Mereka tetap buat haji sebab haji adalah amalan daripada zaman Nabi Allah Ibrahim. Maka mereka tetap buat haji walaupun mereka menyembah berhala. Cuma nanti bila tiba waktunya, kita akan berkongsi bagaimana orang-orang musyrik mereka ada ubah pelbagai daripada amalan haji. Mereka ada ubah daripada pelbagai amalan haji. Contohnya orang Mekah, mereka waktu haji, mereka tak nak pergi Arafah. Mereka nak kekal berada di Mina dan Muzdalifah saja. Arafah mereka tak nak. Begitu juga cara mereka tawaf adalah tanpa berpakaian bagi orang yang bukan penduduk Mekah, dan banyak penyelewengan yang mereka buat. Maka orang musyrik menyembah berhala, mereka tetap pada waktu itu buat haji. Dan ini yang kita nak jelaskan, dan inilah salah faham berlaku. Dan zaman kita pun ada bagaimana orang yang melakukan benda-benda syirik, tapi mereka anggap benda tu tak ada apa selagi mana mereka melakukan solat. Antara perkara syirik yang makin berluasa pada zaman kita, contohnya meminta tolong kepada jin, berjumpa dengan pawang, dukun dan bomoh. Itu semua adalah perkara yang syirik. Tapi kadang-kala ada orang anggap tak ada apa-apa selagi mana dia melakukan ibadah-ibadah dan sekiannya. Kalau orang yang melakukan syirik, maka amalan mereka tidak diterima dan ditolak. Semasa berada di Yathrib atau semasa dalam perjalanan, mereka tertanya-tanya sesama sahabat mereka sampai bila mereka nak biarkan Rasulullah hidup terusir dan ketakutan di kawasan bukit-bukit Mekah. Maka orang Madinah ni nekat nak ajak Nabi datang ke Madinah, nak pujuk Nabi ke Madinah pada musim haji tahun 13 kenabian ini. Perenggan seterusnya, justru apabila mereka sampai ke Mekah, berlakulah perhubungan rahsia antara mereka dengan Rasulullah yang membawa persetujuan dua pihak
untuk berkumpul pada pertengahan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik adalah 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini 3 hari tasyrik. Maka kalau kita biasa buat haji, maka 8 Zulhijjah dikenali sebagai hari tarwiyah, hari persediaan. 9 Zulhijjah, kemuncak haji, adalah hari Arafah. 10 Zulhijjah adalah hari nahar, hari binatang dikorbankan. 11, 12 dan 13 Zulhijjah dikenali sebagai hari tasyrik. 11, 12 dan 13 Zulhijjah dikenali sebagai hari-hari tasyrik. Maka mereka berpakat nak jumpa dengan Nabi pertengahan hari tasyrik, iaitu pada 12 Zulhijjah. Sebab Nabi dikawal ketat, dipantau pergerakan Nabi. Orang Quraisy tak nak orang luar terkesan dengan dakwah Nabi. Mereka sentiasa cuba menghalang berlakunya komunikasi Nabi dengan para jemaah haji. Ahlan, terima kasih banyak-banyak yang komen, yang beri gift wajih. Begitu juga Akmal Tamili, ayahanda. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Terima kasih Hariyati bantu komen. Suzana Hamzah, Alifah Nasiran, Sunomi. Terima kasih banyak-banyak. Nur Aziza Ahmad dan juga sahabat-sahabat yang lain. Maka mereka dah ada kesepakatan mereka akan jumpa Nabi pada pertengahan hari tasyrik, iaitu sekitar pada tarikh 12 Zulhijjah pada musim haji tahun 13 kenabian. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, dekat mana mereka nak jumpa Nabi? Di suatu lorong yang terletak di Aqabah, iaitu tempat terletaknya Jamratul Ula di Mina. Kan dekat Mina adalah tempat melontar dan bermalam. Maka dekat Mina ada 3 jamrah. Jamrah bermaksud tempat melontar. Maka zaman kita, di manakah Aqabah ini? Aqabah pada zaman kita adalah di mana terletaknya jamrah yang pertama. Ada jamrah ula, ada jamrah wusta. Maka adalah terletak di jamrah yang pertama. Mereka bersetuju bahawa pertemuan itu diadakan secara rahsia, iaitu pada waktu jauh tengah malam. Ketika semua orang dah tidur, ketika semua orang dah lena, mereka akan berjumpa Nabi SAW di situ. Betapa banyak pengorbanan mereka nak bertemu dengan Nabi. Sebab Nabi dipantau, Nabi diawasi pergerakan Nabi SAW. Kata penulis buku rahimahullah, salah seorang pemimpin Ansar menyifatkan pertemuan yang bersejarah itu sebagai pertemuan yang mengubah pusingan hari-hari yang berlalu antara penentangan berhala dengan Islam. Maka perjanjian Aqabah adalah satu peristiwa besar di dalam sejarah Islam di mana Rasulullah diberi jaminan, Rasulullah diberi bai'ah perjanjian, Rasulullah diberi jaminan yang orang-orang Madinah sanggup melakukan apapun untuk membantu Nabi SAW. Satu jaminan yang tidak pernah ada kabilah sanggup bagi. Satu jaminan yang tak pernah ada penduduk mana-mana negeri sanggup bagi. Yang membawa kepada hijrahnya Nabi SAW. Dan kita tahu, hijrahnya baginda membawa perubahan kepada dunia. Bagaimana 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah dan 10 tahun Nabi berdakwah di Madinah membawa kepada perubahan yang sangat besar. Maka sebab itu salah seorang pemimpin Ansar menganggap dalam banyak-banyak peristiwa dalam sejarah, antara peristiwa yang dianggap penting adalah sewaktu berlakunya perjanjian Aqabah yang kedua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka siapakah pemimpin Ansar tersebut? Kata penulis buku, beliau adalah Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, kalaulah ada yang biasa ikut hayati Quran pada waktu pagi,
Maka Ka'ab bin Malik adalah salah seorang daripada 3 orang sahabat yang tidak ikut turut serta perang Tabuk bersama dengan Nabi, dan taubat mereka ditangguhkan selama 50 hari yang kita dah baca pada ayat 118 daripada surah At-Taubah. Maka beliau ada menceritakan peristiwa Ka'ab, peristiwa perjanjian Aqabah yang kedua. Ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Betul, kita sama-sama doakan saudara-saudara kita yang diuji di mana pun, sama ada dalam negara, luar negara, dan ada banyak dalam negara kita yang diuji dengan banjir. Moga Allah SWT surutkan banjir dengan segera. Moga Allah alihkan hujan ke bukit bukau, ke tempat yang memerlukan, dan mudah-mudahan Allah gantikan dengan gantian yang baik bagi apa yang hilang daripada harta benda, dan moga Allah anugerahkan ketabahan kepada saudara-saudara kita yang diuji. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kata Ka'ab bin Malik, kami keluar untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ini ada dalam riwayat hadis. Kami berjanji untuk bertemu Rasulullah di Aqabah. Aqabah nama tempat, pada pertengahan hari-hari tasyrik, iaitu pada 12 Zulhijjah. Pada malam janji temu kami dengan Rasulullah itu, bersama-sama kami adanya Abdullah bin Amr bin Haram, salah seorang ketua, muka surat 247, salah seorang ketua yang mulia dalam kalangan kami. Kami libatkan Abdullah bin Amr bin Haram bersama kami, sedangkan kami libatkan dia bersama, sedangkan beliau masih lagi belum masuk Islam. Maka daripada sini kita belajar, kebanyakan yang hadir pada perjanjian Aqabah semuanya adalah Islam, kecuali ada seorang yang bukan Islam mereka bawa, salah seorang ketua mereka Abdullah bin Amr bin Haram. Kami rahsiakan hal tersebut daripada pengetahuan mereka. Kami berbicara dengannya dan memberitahunya, wahai Abu Jabir, kamu ini seorang ketua dalam kalangan ketua-ketua kami, serta salah seorang yang terhormat. Sesungguhnya kami tidak senang dengan keadaan kamu sekarang ini, akan menyebabkan kamu menjadi kayu api neraka pada esok hari. Kemudian kami pun mengajaknya kepada Islam, dan kami ceritakan mengenai janji temu kami dengan Rasulullah di Aqabah. Lalu dia terus bersetuju untuk memeluk Islam, bahkan datang bersama kami ke Aqabah, dan akhirnya Nabi lantik dia sebagai salah seorang nakib, sebagai salah seorang ketua. Maka ini adalah kisah bagaimana antara yang akhir masuk Islam sebelum perjanjian Aqabah bermula adalah Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu. Maka Ka'ab bin Malik menceritakan suasana perjanjian Aqabah yang kedua. Maka Ka'ab menceritakan lagi, ini daripada riwayat hadis. Maka pada malam itu kami tidur bersama kaum kami di tempat persinggahan kami. Sebab zaman dulu sama macam zaman sekarang, setiap orang tidur bersama dengan kaum dia. Maka para sahabat yang lebih 70 orang ini, mereka pada waktu malam yang mereka nak bertemu dengan Nabi, mereka buat-buat tidur bersama kaum mereka orang Madinah yang belum masuk Islam, yang masih musyrik. Apabila berlalu 1/3 malam, kami pun keluar daripada tempat kami untuk memenuhi janji dengan Rasulullah. Kami keluar secara diam-diam sehingga akhirnya kami berkumpul di satu lorong di Aqabah. Jumlah kami adalah seramai 70 lelaki dan 2 orang wanita. Dan dalam sirah kita belajar, ada sahaja pandangan yang lain. Cuma penulis buku memilih pandangan 72 orang. Yang turut serta dalam perjanjian Aqabah adalah seramai 72 orang. 70 lelaki dan ada 2 orang wanita Ansar. Siapakah 2 orang wanita Ansar tersebut? Yang pertama, Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Nusaybah adalah antara wanita Ansar yang terkenal dalam sirah. Nusaybah binti Ka'ab.
Dan yang kedua adalah Asma binti Amar daripada Banu Salamah. Inilah 72 orang datang ke Aqabah dengan harapan nak memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke negeri mereka, dan mereka sanggup untuk memberikan apapun permintaan Nabi kerana mereka tidak lagi mampu melihat Nabi diseksa, Nabi disakiti oleh kaum baginda sendiri. Kata Ka'ab bin Malik, kami pun berkumpul di lorong itu menanti kedatangan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sampai, dan Nabi sampai bersama-sama pakcik baginda iaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Waktu ni dah tak ada Abu Talib. Abu Talib dah meninggal dunia. Maka antara pakcik Nabi yang menjaga Nabi selepas kewafatan Abu Talib, kematian Abu Talib, adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Maka mereka datang berdua pada tengah-tengah malam untuk bertemu dengan 72 orang Ansar yang datang dengan penuh harapan ingin memujuk Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Kata penulis buku, ketika itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib masih lagi belum Islam, tetapi Abbas ingin turut serta untuk mengambil tahu urusan anak saudaranya Muhammad kerana dia ingin memastikan keselamatan baginda. Dan apabila sampai, kata Ka'ab bin Malik, orang yang mula-mula bercakap adalah Abbas radhiyallahu anhu. Abbas dah boleh baca bahawa orang Madinah nak ajak Nabi ke Madinah, dan dia begitu risau. Sebab zaman tersebut kehidupan adalah berlandaskan kepada asabiyah keluarga. Asabiyah keluarga. Macam mana zaman kita, kehidupan adalah berdasarkan kepada warna pasport. Warna pasport. Walaupun pada waktu tu mungkin muka lebih kurang sama, bahasa lebih kurang sama, tapi kita hidup dalam tempoh 100 tahun ini selepas daripada kejatuhan Uthmaniyah adalah berdasarkan kepada warna pasport. Ini zaman kita. Maka orang warna pasport dengan yang sama dengan dia, maka dia ada semangat untuk membantu dan menolong. Zaman tersebut asabiyah mereka adalah berdasarkan kepada kabilah dan bani. Maka Abbas risau. Nabi dahlah orang Mekah dan Nabi SAW nak dibawa ke Madinah. Adakah betul-betul orang Madinah akan mempertahankan Nabi SAW? Maka kata Ka'ab bin Malik, yang mula-mula bercakap adalah Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW. Maka apa yang Abbas cakap, insya-Allah kita akan sambung esok insya-Allah. Sebab yang tajuk ni panjang pula, hampir satu muka surat. Maka apa yang Abbas cakap kepada orang Madinah, kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang bersama pada malam ini. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Hampir 100 orang, 56 di TikTok, 48 di Facebook. Terima kasih banyak-banyak. Ayahanda Marda WKN, kemudian Zaitun Riza, terima kasih banyak-banyak. Abdul Malik, Hariyati, dan juga sahabat-sahabat yang lain, FZHRN, P. Nasri, terima kasih banyak-banyak. Di FB pula Juriyah Wasnam, Juriyah Wasnam, Mamayah, Jamilah, Zainal Abidin, Arifah Nur Ain, Nur Asikin, Mamayah Hashim, Nur Liha, dan juga Sania Haji Yusof, Muhammad Rayyan, Madara Obito, Siti Maria, Anira, terima kasih banyak-banyak. Fauziah, Remy Effendi, Zaitun Anggun, terima kasih semua. Habibah Suib, Siti Maria. InsyaAllah sehari kita ada 3 program. Jemput join mana-mana yang berkelapangan. Jam 8.30 pagi Tadabbur Al-Quran, 6 petang Penawar bagi hati, Penawar hati, dan 11 malam Sirah Nabi. Jemput join jika berkelapangan. Kita jumpa esok jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jangan lupa amalkan zikir-zikir bacaan ayat Al-Quran sebelum tidur yang diajarkan oleh Nabi.
Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih semua.